First kita bincang reaction anak-anak berkenaan yang ataupun generasi panggil apa, iPad baby iPad baby sebagainya, ataupun lah gadget baby lah. Reaksi mereka ni sebenarnya ialah first kena faham benda yang kita bagi diorang main tadi, diorang tak pernah minta. Syekh Husni Hafizahullah ada sebut beberapa kali. Dia kata baby tu atau anak tu never demand that gadget for them. Dia themselves tak tahu pun gadget tu apa guna asalnya. Cuma ibu bapa ni yang bagi, serah pada anak tadi dan tunjukkan bahawa inilah kegunaan dia, inilah keseronokannya sebagainya. So kita dedahkan. Pendedahan tersebut kita buat. Bukan baby tu yang terpaksa ikut. So basically gelaran iPad baby tu tadi bukan kerana mesti dapat, tapi kita yang bagi. Itu kena pegang dulu. Reaction yang kita lihat dalam video-video yang tunjukkan dia mengamuk sebagainya, dia sebenarnya benda yang logik. Maksud logik tadi adalah bila diorang berinteraksi, anak-anak ni berinteraksi dengan gadget-gadget berkenaan, diorang tekan jalan. So diorang rasakan mudah untuk berinteraksi dengan alat-alat berkenaan. Tapi tekan abah, tekan mak tak bunyi. So kadang-kadang kita macam jalan. Tunggulah kan. Yang tu tekan jalan. So benda tu memang menyebabkan, saya ingat ada satu khutbah yang dikeluarkan oleh Jaiz ketika zaman PKP satu sekali, saya ingat. Dia sebut berkenaan masalah bahaya gadget. Dan dalam khutbah tersebut, diorang perjelaskan berkenaan dengan macam mana ini kajian telah dibuat. Di Malaysia pun dah telah dibuat tentang efek gadget-gadget berkenaan kepada anak-anak kita. Anak-anak yang besar ni, dia punya reaksi banyak benda, bahkan ada yang jadi social autism. Dia bukan autism betul. Dia tak boleh berinteraksi dengan manusia. Dia interaksi dengan iPad dan sebagainya dia boleh. Tablet dia boleh, dengan manusia dia tak boleh. Benda ni benda yang kita kata natural lah. Bila dah ini yang melayan dia, inilah panduan dia. Kalau kita biarkan, kita tak bagi gadget atau tablet atau sekian-sekian pada anak kita menjadi tempat role model dia. Cara bercakap, cara bertindak, cara melayan dan sebagainya, kita sebenarnya dia akan didik pada kita. Tapi bila kita dah bagi dia benda ni, dan makan memang kita faham bahawa pemberian tersebut gadget tadi, tujuan dia adalah untuk ibu bapa tadi mengosongkan waktu mereka untuk diri mereka sendiri, bagi kerja ke dan sebagainya, berbanding dengan untuk melayan anak tersebut lah. Sebab tu bila kita kata dari segi asal, benda tersebut reaksi yang memang dijangkakan. Bila dia dapat benda yang macam tu, dia anggap benda tu possession dia. Okay. Tapi bila kita lihat pula dalam konsep masalah anak-anak kita, ketika dia panggil tantrum, kan, dia merengek, menangis sebagainya, ibu bapa yang nak mendidik anak, dia kena sabar. Dalam tempoh dia anak tu merempan-rempan dan sebagainya, dia tak perlu meraihkan anak tu punya mengamuk untuk dia kena bagi juga sebenarnya. Saya perasan secara peribadi lah anak saya, bila ingat ketika zaman kita pakai kasit bagi kasit, kita bagi kasit untuk anak kita. Benda ni saya ingat perasan waktu mula-mula kita sebelum PKP, kita pakai kasit. So berjalan mana pun kasit dia okey. Sekali lama tak naik kasit, tak pakai kereta, kasit dah tak biasa. So bila kita pakaikan balik, dia mengamuk, ya Allah ya Tuhanku, macam nak mati kat belakang. Dengan saya buat tak tahu je. Saya kata tak boleh. Tapi bila lepas lama, dia akan berhenti daripada perangai tadi bila tahu bahawa kalau dia gunakan tangisan dia tak berjaya, dia akan stop. Kadang-kadang orang kadang tak percaya tau. Dalam segi psikologi, anak-anak ni manipulatif. Dia boleh manipulate abah dengan mak. Dia minta dengan abah tak dapat, dia minta dengan mak. Itu dia akan style tau. Dia buat bandingan. Dia benda ni sebenarnya reaksi yang normal. Kan ada kunci banyak. Kunci satu tak jadi, kunci kedua. Budak tu ada fahaman tersebut. So dia yang ini yang kadang-kadang tak dimasukkan dalam pendidikan anak-anak, bahawa dia akan manipulatif gunakan tangisan dia. Saya pernah tengok ada seorang budak tu, dia duduk diam kan, dia buat nangis. Dia berlatih cara nak menangis. Kita tengok depan mata kita, kata budak ni, mana dia berlatih cara menangis. Orang akan kata macam ustaz ni buat sangka dengan budak. Tak, dia naturally.
Dia gunakan tangisan dia. Macam tadi kan budak tu merempan kan. Yang ibu bapa tadi, yang nak baiki anak tadi, dia kena keras hati sikit. Anda sikit keras. Macam itulah anak nakkan makanan apa? Coklat yang tak elok untuk dia. Makan asyik makan benda manis. Dia tak nak dia golek-golek kat lantai. Lepas tu ibu bapa okey lah. Habis? Itu sudut asal yang tak boleh diraikan. Yang mana saya kata dia macam kasit kan. Anak saya lepas lama tak naik kasit. Lepas tu kena pakai kasit balik. Dia buat macam sawan. Serius. Tapi sekarang okey lah. Sekarang dah lama kan kita buat tak layan. Isteri saya dah macam, alah kan. Dia dah sekali berhenti tanggal. Saya kata tak boleh. Saya kata once you buka dan dianggap nangis nanti akan dapat. Nangis akan dapat. Saya macam tadi tantrum budak-budak ni buat. Ia adalah benda normal pada benda bahagian lain. Pada benda ketika dia mengantuk. Kan budak kan 3 benda kan. Ngantuk, lapar, kembung. Ini sebab dia yang utama. Dia tak sedap badan sebagainya. Ini sebenarnya dia yang dia akan buat. Nangisan tadi. Tapi benda tadi kalau kes yang barang dia nak tadi bukan sebab ngantuk. Bukan sebab lapar. Bukan sebab sekian. Dia nak barang tu. Tapi dia akan gunakan cara tersebut lah. Empas lah sekian. Dan sebagai ibu bapa parent. Ini satu benda yang saya kata kan. Kena sikit keras hati. Kena ada keteguhan jiwa. Untuk tidak beri walaupun dia buat macam-macam. Saya ingat sekali kawan saya. Tak tahulah anak dia tu kita pergi jalan kat Loyat. Saya jalan dengan bapa mentua saya. Tu cari barang apa benda entah. Lepas tu saya nampak budak golek-golek depan lift. Budak tu golek-golek atas lantai depan lift. Saya pandang. Kenapa? Dia tengok muka saya, dia belah. Dia bangun. Lepas tu kan, dia bangun lari kan. Lepas tu kawan saya datang. Kawan lama kat Yaman lu. Kalau saya sebut nama nanti orang kenal. Jadi dia datang, anak Ana tadi yang tertegur tu. Anak ada nak benda golek-golek kat lantai. Dia basically dia akan gunakan cara tadi untuk paksa bapak dengan mak bagi. Sedangkan benda tu tak dapat pun tak ada apa-apa. Keteguhan hati kena ada. Memang kadang-kadang benda macam ni lah. Kadang-kadang mak opak bimbang anak tu menangis tak elok. Sebenarnya kadang-kadang terbalik pula. Dari segi psikologi kanak-kanak. Ketika budak tu kecil kan, menangis tu bagus untuk paru-paru dia. Doktor kata bagus. Ya, serius. Tanya pediatrician. Tangisan dia tadi bagus untuk paru-paru dia. Dalam abusive tajuk lain. Dalam benda yang kita kata untuk didik tak boleh kita iakan. Kalau kita iakan, dia nangis je bagi. Nangis je. Habislah. Nanti semua benda dia minta dia nangis. Saya cakap macam kes berlatih menangis tu. Wallahi saya tengok sendiri budak tu buat yang tu. Buat apa? Tak ada apa-apa. Sekarang istilah gentle parenting kan? Tahu? Okay, gentle parenting ni masalah dia. Okay, betul. Macam apa soalan kan? Gentle parenting. Dia bukan masalah. Kita tak pukul dia. Dia ingat bila dia nangis tadi, kita kan pukul dia. You don't ambil rotan suruh diam. Tak. Kita kata nangislah mana pun. Ada yang saya tengok yang satu jenis yang diorang buat parenting lain tau. Dia bukan budak tu nangis kan. Budak tu nangis. Wait. My turn. Bapak tak sekali budak tu berhenti nangis. Ini ada cara lain. Maksudnya kita boleh balas balik budak tersebut. Dia menangis, kita nangis juga. Nanti dia macam lemak, dia nangis jugalah. Budak tu berhenti. Saya tengok video. Parent tu dia bukan pukul budak tu suruh diam. Dia tak jerit pada budak tu suruh diam. Tapi dia buat apa tahu? Dia menangis balik. Wait. My turn. Lepas tu budak tu macam, anak dia berhenti nangis. Serius anak dia berhenti nangis. Ni ada psikologi lain pasal kita tahu dia pakai tangis. Kita pakai tangis jugalah. Betul dia macam anak tu macam confused tau. Okay, ini bagi saya yang ini lebih gentle. Rather than you give everything. So you give everything to that child. It's not a good thing. Dan saya ingat saya pernah share kot. Ada seorang kakak ni, dia tak jumpa waktu dekat Yayasan Taklim. Dia nak minta air jampi kat saya. Sebab anak dia tak nak pergi sekolah pagi. Cucu dia. Dia kata, Ustaz, saya mencucu. Dia ada masalah. Dia kata. Kenapa kak? Tiap-tiap pagi ketika nak keluar pergi sekolah, dia tak nak bangun. Dia tidur je, dia letih lah. Macam mana Ustaz nak buat? Saya tanya soalan balik. Saya kata, kak, cucu akak ni malam-malam main game ke? Mana Ustaz tahu? Dia tanya saya balik. Mana Ustaz tahu? Saya kata, saya pun ada anak saudara. Kalau bagi budak ni, pukul 3 pagi pun dia akan main lagi tengok kartun. Zaman tu sebab zaman Astro kan. Kan 24 jam Cartoon Network sebagainya kan. Pukul 3 pagi budak masih sekian. You anak saudara ada belah-belah isteri saya. Saya lintas.
Tengok kartun. Atuk bagi kan. Saya macam, hoi, tidur. Saya kata. Atuk orang lain tak berani marah saya, seorang berani marah dia. Jadi realiti dia tidur. Ada pula pergi tengok kartun tu pukul 3 pagi. So basically, ni basic dia. Secara asalnya, memang kita kata dari segi budak-budak ni, yang mak bapak tu kena sikit keras hati. Ulang balik. Bukan kita marah dia ketika dia nangis. Bukan kita ambil rotan pukul dia. Tak, jangan. Itu memang salah lah. Itu yang kita kata benda yang kita hard parenting. Tapi bila dia nangis tadi, jangan kita terkesan dengan tangisan dia. Ketika waktu dia gunakan tangisan tadi. Cuba try lawan tangis balik. Sorry Ustaz. Saya juga pernah terbaca daripada Syekh Ibnu Uthaymin rahimahullah. Terus. Dia cakap, kalau budak ni menangis, biar dia menangis saja. Sebab indeed, menangis tu dia lembutkan hati. Boleh tak apply sini Ustaz? Saya macam pernah terbaca hadis tentang kalau menangis ni boleh melembutkan hati, tapi dia apply tak macam ni? Okay. Dia macam ni, kalau dari segi realiti dia, pendapat Syekh Uthaymin tu, ulama inilah, tapi dalam tajuk Islam ni sebenarnya tangisan itu sahaja. Saya sebut tadi kan pada budak tadi dia manipulatif. Saya kena bezakan. Dia tangisan yang mungkin melembutkan hati tadi bila lihat benda yang menyedihkan. Something that menyedihkan. Contoh saya tengok satu video tu, budak perempuan tu kan, bapak dia tak jumpa dia dalam 3 bulan kot. Si bapak dia balik kan, my daddy, dia nangis-nangis. Peluk bapak dia, my daddy. Budak kecil pun dah 3-4 tahun gitu. Something like that, betul. Yang tu memang kita panggil apa? Tangisan yang boleh membuatkan hati. Tangisan yang manipulatif ni lain macam. Tapi macam realiti dia, kita bukan biarkan kerana kita tak sayang. Kita boleh counter lepas daripada tu, kita ajar dia, bagi tahu dia. Pasal kalau kita biar ikutkan tangisan dia menangis, kita jadi kelang kabut. Tadilah, cuba try. Ni teknik baru lah. Dia nangis, kita nangis balik. Saya tengok seriously. Memang bapak-bapak tu buat jadi. Saya teringat sebenarnya sebab macam kalau saya ingat, kalau saya boleh kongsikan lah kan. Salah satu teknik yang kalau macam kita tengah marah kan, dia suruh kita tengok cermin. Kenapa? Sebab dia tengok cermin, dia tengok muka kita tengah marah. Dia rasa macam dia kita akan buatkan dia macam self-aware. Kita tengok tu kita rasa hodoh. Kita jadi. So rasa benda tu macam sama. Ya betul, application cara dengan reflect. budak. So macam kalau budak tengok mak bapak dia macam tu, macam macam ni ke aku? Dia tak reality dia actually bila dia tengok kita nangis, dia pun dia akan scan. Ini mungkin teknik yang baru lah. Mungkin saya perasan benda ni teknik baru. Pasal saya bukan besar dalam keluarga macam tu. Keluarga saya kalau nangis tu, apa-apa tak tinggal rotan lagi. Saya pernah buat Tadi. Tapi realiti dia kan. Benda tersebut contoh macam kes ketabahan kita untuk tahan lasak sikit dengan anak kita. Pasal benda tadi macam kita kata, kalau macam saya sebutlah kes kasih tadi. Kasih tu memang ketika nangis tu memang macam sawan dah lah. Macam juga ketika bapak dengan mak hantar anak pergi sekolah. First day. Budak tu pergi sekolah. Sampai dekat tangga sekolah menangis lagi. So apa nak buat apa? Dekat sini tajuk dia. Saya dengan isteri saya kata jalan. Ni saya kata tak apa ke, nanti cikgu. Saya kata jalan. Tapi pasal kadang perempuan dia bab ni dia akan macam dia punya belas kasihan dia lebih dahsyat lagi lah. Tapi untuk lelaki tadi awak kan, tapi kalau bapak pula lembut lagi teruk daripada mak kan. Tapi realiti dia benda ni kita tak boleh ni lah. Tapi ini cara pengajaran yang kita kena faham. Sebab budak tu saya berdasar pengalaman saya tengok memang dia akan gunakan tangisan dia sampai dapat barang dia nak. Tapi kita kena ajar dia pula, tangisan awak sebenarnya tak dapat memaksa abah atau mak. Betul kan? Okey, dekat sini timbul tajuk kita jadi parent bukan untuk popular. Macam saya kata dengan akak tu kan, saya kata cucu akak ni main game tengah malam ke? Kita mana ustaz tahu. Saya kata pasal dia main tengah malam ni lah, dia tak boleh bangun pagi. Ini logik kan? Bangun pagi, dia ingat hantu. Dia suruh saya jampi air bagi pada cucu dia. Saya kata tak boleh macam tu kak. Tapi ni ayat dia. Tapi kalau saya tak bagi nanti dia marah. Kalau kami tak bagi dia main game tengah malam nanti dia marah. Saya kata siapa parent? Akak parent ke dia parent? So parenting is actually not about become popular. Kalau kita jadi parent dan kita kena popular, habislah anak kita kan dapat semua benda lah. Tapi pasal kita parent lah, ada timing tidur sekarang makan.
Itu jadi parent. Itu yang budak tu tak nak main lagi. Kan? Jadi reality dia parenting dia terlibat dengan masalah tersebut. Masalah tahan lasak kita untuk kata pada anak kita ini buat jangan buat. Sebab kita melalui proses tadi dan dia patut faham bahawa apa yang kita lalui dahulu pengajaran bagi dia. Kadang kita keluar juga anak-anak bercakap dia tu. Semua dengar cakap mak. Bila abah dengar cakap itu, abah cakap apa betul? Abah kata betul mak cakap tu. Memang awak kena ikut cakap mak. Sebab mak cakap betul-betul. Kita patut sokong supaya dia hilang doubt. Macam, apa ni? Semua awak cakap kita kena ikut. Kita pula tambah. Jadi anak tu pun kata, revolt kepada mak ni betul patutnya. Abah pun sokong. Faham tak? Jadi konsep dia memang kita kata dari segi masalah tangisan anak tadi, saya kata memang natural. Dia akan pakai. Ada benda sebab dia sakit dah tiga adalah lapar, kembung, ngantuk. Ini yang natural punya. Yang kita tak boleh buat apa. Kan? Kita kena pujuk dia sebagainya. Tapi ada yang saya kata tangisan manipulatif. Yang digunakan tangisan tadi untuk dapatkan barang kita. Dia nak. Macam tak dapat barang tu kenapa kena golek kat lantai? jadi golek. Kenapa kena golek? Tapi benda ni kadang tak ambil consideration. Kalau kita kata dari segi masalah parenting tadi, kita bukan, kita macam lah saya sebutkan. Kalau zaman saya, kecil dulu, menangis ni tu, alamatnya tambah sebat. Bapa ambil tali pinggang, jadi tak ada timbul tajuk masalah gender parenting. Tak ada gender parenting. tak ada. Ranting dia cari kan. Tapi bila kita kata yang kita sekarang ni, kena sikit teguh. Ada persafahaman, isteri dengan suami faham bahawa ini anak kita tengah gunakan sekian-sekian. Pasal dia memang akan bertukar macam saya kata, macam kasih tadi, Indian. Sekarang kalau tak ada kasih, dia tak nak duduk. Terbalik. Ya betul. Kalau sekarang tak ada kasih, tak nak duduk. Macam nak duduk, kasih tak ada. Sebab budak ni kita molding budak ni, kita yang mold dia jadi macam mana. Tapi kalau kita follow dia cakap apa, macam kalau saya dengan isteri saya ikut cakap anak kami, untuk tak nak duduk ada kasih. Gelupo-gelupo. Tak ikan ada orang gelupo. Macam sawan. Serius ni macam sawan. Lompat-lompat lah dalam kita. Mata dia takkan duduk lah. Tapi bila pasal kita tahu bahaya pada diri dia. Kalau apa jadi kita break, dia jatuh sebagainya. So benda tersebut dia nak cakap dengan dia tak faham. Tapi bila kita dah start tak boleh duduk dengan kita kecuali dengan kasih. In the end dia akan adapt kepada peraturan tersebut. Macam juga masalah iPad dan sebagainya. Kalau dia kata kita kata tak boleh. Masa sekian kita limitkan masa. Dia benda macam ni, macam tadi Kiki sebut bukan nak masalah pendidikan kan. Daripada gadget-gadget ni tadi sebenarnya dia ada dua side. Satu side yang kita kata pergi kepada tadi kita dah bincang perangai okey. Dan daripada side masalah pembelajaran pula. Satu side sebenarnya gadget ni boleh ajar anak kita lebih cepat. Mengenal warna, mengenal bentuk. Memang ada rancangan-rancangan kartun ke dan sebagainya yang memberikan pada dia informasi yang sangat penuh. Dia boleh belajar macam-macam. Even sometimes anak ni tadi cakap English lagi bagus daripada bapa dengan mak dia. Kita dengar cakap macam waktu tu zaman Astro. Saya pergi rumah kawan saya, abang kawan saya ni, dia actually saya tak tahu cerita rupanya dia actually children book writer yang terkenal. Nanti mungkin kita boleh ni dia ke sini. Tapi cerita dia anak dia yang sulung tu kan. Waktu saya datang rumah first time saya kenal, saya balik daripada Yaman, first time datang rumah dia tengok budak ni cakap Mak Saleh. Saya pun kata dengan nenek dia, "Makcik, Abang Al kahwin dengan Mak Saleh ke?" Budak cakap bunyi English. Full English. Bunyi England betul, London. Mana makcik kata, "Apa pula, Terengganu je mak dia." Tapi realiti dia, benda tu okey, dia dari segi masalah language dan sebagainya, kadang boleh. Kita tak nafikan gadget ni membantu. Tapi tengok apa yang kita bagi dia tengoklah. Tapi Ustaz, adakah ini boleh dijadikan satu alasan untuk tak implement screen time? Dia kena. Tetap kena screen time. Pada asal anything excessive. Air kalau kita ambil excessive pun kita masalah. Apa benda dalam agama dan dunia ni sebenarnya memang tak boleh semua lebih. Lepas tu kita ambil umatan wasata, pertengahan. The best is actually the middle. Not actually excessive, tak boleh kurang, tak boleh lebih. Kalau kita ambil lebih atau kurang tu masalah. Jadi basic kalau kita lihat pada tajuk ni, memang patut diletakkan batasan. Limit tadi penting supaya dia tahu ada limit.
Means that anything dalam dia tahu nanti jalan raya speed ada limit. Kalau kita dah ajar dia kecil tak ada limit, semua dia langgar. Timing tidur. Yang kita kan ni ada satu masalah yang kita datang pada kita baru ni tentang anak yang tak tahu limit. Dia ingat dengan abang dia, wajib jaga dia. Kemudian bila curfew masalah tidur dan sebagainya kan, dia ambil kunci, dia belah pukul 1, pukul 2 balik. Umur 17 tahun. Kita macam kenapa apa jadi macam ni? Memanglah dari sudut bapa dia macam kata nampak dia anak ni bagus dalam independen dan sebagainya, tapi dalam masa sama benda tu menyebabkan dia orang tak boleh kawal anak ni. So, tak ada limit. Anything konon nak buat apa-apa dan disrespecting the parent sekarang ni. So bagi saya macam benda macam ni berlaku sebab tak ada limit lah. Bila kita tahu ada limit, boundaries. Because everything cakap ada boundaries. Kan penglihatan kita ada boundaries. Kita ada benda halal dan haram. So whenever kita ajar anak kita ada limit masa, kan, time untuk bermain banyak ni, time untuk sekian banyak ni. So dia disiplin better lah. Itu lebih patut lah. Tapi dari segi masa pembelajaran, yes, memang sebenarnya ada bahagian pembelajaran tadi patut membantu. Dan benda ni balik pada kes yang Kiki sebut tentang masalah 3M. 3M yang kata tak dapat pada anak-anak tadi kan. Dekat sini ada kepelikan. Sebenarnya sebab saya duduk tengok dengan budak-budak yang main gadget, yang dengan gadget tadi 3M dia tadi jadi cepat. So budak-budak ni belajar dengan gadget tadi lagi cepat daripada belajar dengan manusia kadang. Tapi memang limit sebenarnya bila kita tanya dengan guru-guru sekolah persiapan persediaan kan, sekolah tadika sebagainya, dia kata memang 3 bulan cukup untuk mengajarkan budak-budak tu membaca, menulis dan mengira. It's enough. 3 bulan. Okay. Kalau kita patah balik kepada zaman saya besar, bukan zaman Kiki zaman saya besar, taman asuhan kanak-kanak, Taska ke ataupun bawah kemas kan, taman asuhan kanak-kanak Islam ke Taski ke benda lah nama-nama dia tak ada wajib pun. Maka memang yang wajib pada pembelajaran adalah balik kepada masalah wujud 7 tahun. Bila kita masuk 7 tahun, mak bapak tak hantar ke sekolah, mak bapak tulis saman. Mak bapak boleh saman oleh kerajaan Malaysia kerana tak hantar anak 7 tahun ke sekolah. Itu ada peraturan. Tapi kalau bawah 7 tahun, tak ada peraturan wajibkan anak kita mesti berada di taman asuhan kanak-kanak bagi persiapan mempelajari, membaca, menulis, mengira. Tak ada. Tak pernah ada. Tak pernah ada undang-undang tu. Mana kalau anak tu 6 tahun ke bawah, takkan ada daripada kerajaan Malaysia, pendidikan untuk memastikan anak-anak masuk ke sekolah dengan boleh membaca, menulis, mengira. So, mana datang standard tu? Standard ni datang lepas daripada wujudnya taman asuhan kanak-kanak yang advance. Yang zaman sekarang ni bayar RM600 sebulan. Bayaran tinggi. Lalu dengan bayaran tinggi tadi seolah-olah di sini tajuk dia. Seolah expectation daripada guru di sekolah kerajaan ke yang sekolah rendah ni, dianggap kalau anak-anak tadi belajar dekat tempat macam ni, dah siap-siap lah ratusan dibayar lagi mahal dari kami punya gaji. Jadi masuk sini mestilah dah boleh membaca, menulis, mengira. Sepatutnya ini expectation, bukan undang-undang. Ulang balik expectation bukan undang-undang. Kalau Kementerian Pelajaran nak bising pun kata tak cukup kan. Dia kena fahamkan betul-betul dari ikut peraturan tak ada kewajipan anak-anak masuk sekolah 7 tahun mesti dah tahu membaca, menulis, mengira. Sebab tak ada undang-undang. Ada juga yang tak mampu kan nak bagi. Ya, tak mampu nak belajar, nak pergi sekian-sekian sebagainya. Jadi kalau kita kata macam contoh macam yang kaya, bolehlah hantar anak pergi ke sekolah-sekolah yang mahal kan. Yang tarikan-tarikan mahal. Memang kita tarikan mahal tadi ada separuh tu memang dia sebut sendiri, dia kata 3 bulan je kami boleh ajar budak membaca. 3 bulan. Memang dia kata standard biasa. Kita terkejut lah, budak ni tak, dia kata 3 bulan je. So basically memang budak-budak ni dalam persiapan untuk belajar memang daripada 7 tahun. Dan ini mungkin Kiki tadi tanya macam dalam Islam ada ke limit, ada ke garis panduan bila patutnya budak-budak ni boleh membaca sebagainya. Memang sebenarnya atau belajar, sebenarnya dalam Islam kita lihat pada tajuk hadis Nabi SAW. Yang Nabi SAW kata, murru awladakum, perintahkan anak kamu bis solah, untuk solat, wahum ibnu saba, ketika mereka berumur 7 tahun. Dan bahkan dalam konsep kenegaraan dan sebagainya pun 7 tahun adalah mula panggil mumayyiz. Budak tu boleh beza baik dan buruk. Anda 7 tahun, 6 tahun ke bawah tak mumayyiz. Mumayyiz ni dia dah ada separuh akal. Dia dah beza baik dan buruk, tahu elok tak elok, dah mula start. So, jadi sebab tu umur tu umur untuk belajar.
Dan tahun zaman saya membesar, dulu kan macam saya kata tak ada implementation. Tadikan tak wajib, tadikan mahal pun tak ada. Jadi memang ketika tu pembelajaran ABC tu tahun darjah 1. Darjah 1 baru mula. Macam ada, macam isteri saya tak masuk tadika langsung. Tahu masuk darjah 1 tu terus boleh baca. Sebenarnya budak tu dah ada equipment untuk membaca tu dah ada. Dia kebolehan dia dah wujud. Dia benda ni macam tadi iPad tadi kan, macam Kiki kata sebut budak tu pandai main kan. Ini benda-benda yang tak payah diajar. Bagi je dia pandai macam main game lah. Ya, betul. Tahu tekan jadi ni, tahu tekan apa, tu. tekan jadi Tak payah. apa. Jadi dia akan belajar sendiri. Kadang-kadang ada kebimbangan daripada ibu bapa yang bagi gadget pada anak-anak ni. Alasan kata nanti anak ketinggalan. Takkan ketinggalan. Benda ni macam seks. Tak payah ajar dia kena pandai. Yang kita sebut dari tu kan. Tak payah ajar. Tak payah kata macam kau kena pegang benda ni. Tak payah. Macam tu juga gadget yang kita ada. Sebenarnya tak perlu kan. Macam saya ingat. Waktu mula handphone smartphone ni mula start masuk kan. Cerita kan tu bapa mertua saya marah pula. Habis cerita mula tu dia ajak saya pergi kedai. Dia pergi kedai Nokia. Zaman tu kan Nokia yang flip yang ada pakai dia macam tu tapi masih tekan dekat atas. Jawab pun sekeping itu je. Jawab kat atas tu. Dia pakai screen, touch screen. First touch screen yang ni lah. Lepas tu dia beli kan. Dan perjalanan balik daripada Kota Damansara nak balik ke Kedah, dia telefon, dia kata, "Li, abang nak buang telefon kat highway." Dia tak kerti nak menjawab. Tapi itu masanya ketika tu. Sekarang ni smartphone dia okey je. Ketika tu kan zaman smartphone tak ada key kan. Tak ada keypad nak tekan kan, jadi kelang kabut. Zaman sekarang tak kisah dah. Sebab produk dibuat untuk lagi senang orang guna, bukan lagi Betul. susah. Tapi realiti dia memang benda ni akan boleh pandai. Jadi ibu bapa tadi sebenarnya tak perlu bimbang anak-anak tu tak reti pakai gadget. Pasal gadget ni akan dia bagi je dia pandai. Cuma yang kita lah kesabaran kita untuk diri kita jadi gadget anak kita, tu lain lah. Macam Syekh Husni kata, dia kata kalau kita dah tarik daripada gadget daripada anak kita, dan kita patut jadi gadget. Dia akan perlukan dia akan kita bagi untuk yelah, dia perlukan kita. So kalau kita tarik benda tu dan kita tak bagi gantian, tu masalah lah. Akan jadi masalah lebih besar. Tapi kalau kita gantikan dia aktiviti lain, keluar, main bola sebagainya kan, kita ajak dia, kita distract dia. Saya membesar zaman yang tak ada gadget ni. Saya ingat waktu saya tinggalkan Malaysia pun tahun 98 tu, handphone ni adalah benda privilege. 98 saya keluar Malaysia, pergi ke Sudan, tak ada handphone ni. Saya duduk kat Yaman tahun 99 2000, tiba-tiba budak-budak datang bawa handphone. Pelajar baru datang bawa handphone. Hush. Kita dah macam terkejut kan. Jadi realiti dia benda ni perkembangan yang kemudian lah. Bagi zaman saya tak ada. Zaman kami dulu menghabiskan masa keluar. Laga spider, laga ayam. Laga spider Laga mancis kan. Kita mancis datang ke sekolah Yeah. kan cari. Jantan. Betul. Tengok spider tu keluar jantan. Bawa keluar begitu kan. Serius. Jadi realiti ni kita zaman berbeza, saya faham. Tapi macam tadi lah, gadget tadi boleh bantu anak kita. Tapi jangan sampai gadget tadi menjadi kemestian bagi anak kita. Dia tak tahu jadi kemestian. Lepas tu anak kita macam main benda biasa, yang benda building block dan sebagainya, melukis yang conteng. Itu lebih patut dibuat sebab skill tangan dia akan jadi situ. Pasal budak yang pakai gadget ni dia akan macam tu jari dia. Nak pegang barang pun dia tak erti. Nak pegang barang dia minta orang tolong ambil kan. Jadi benda ni akan timbulkan masalah. Jadi kita tak pernah, macam Syekh kata lah, tak wajib bagi gadget pada anak. Kalau nak bagi pula, kita kena pastikan kita memang seorang yang kuat. Untuk kalau anak tu menggelupur macam kena masuk hantu, janganlah kita pula jadi gila, jadi gagal. Tak boleh. Tapi macam kes yang pembelajaran, memang ada sebahagian daripada program ataupun kartun dan sebagainya dalam media sosial ni boleh membantu anak kita belajar cepat. Jadi boleh baca, menulis, mengira lebih cepat. Memang boleh baca awal, sangat awal. Ada saya jumpa budak-budak yang 6 tahun tu dah boleh baca bahasa Inggeris, boleh baca, boleh manager dan sebagainya. Sangat cepat. Tapi realiti dia akan lag daripada masalah sosial pula. Tak erti bergaul dengan orang, cakap benda menyakitkan hati. Mesti dia pakai bahasa dalam ni kan. Cakap dengan orang dia tak kadar. Orang ni tua ke muda daripada dia. Tapi Ustaz kan, itulah. Jadi persoalannya, mendidik anak ni atau dalam segi tarbiyah ni
adakah ia tanggungjawab iPad atau tanggungjawab ibu bapa? Tanggungjawab ibu bapa. Sebab bagi iPad tadi pun kadang-kadang ada limitation masa. Apa benda yang patut dia tengok, apa yang patut jangan tengok dan sebagainya. Semua tu memang apa kena jaga. Dan actually macam tu lah, macam kes apa expectation yang kalau sebut tentang pelajar tak boleh baca ni, saya kena ingatkan balik. Tak ada dalam peraturan undang-undang negara kita bahawa sebelum 6 tahun mesti masuk tadika. Tak ada. 7 tahun tak masuk sekolah, ya, maka kerajaan boleh saman. Mak bapak yang tak hantar anak ke sekolah menjelang umur 7 tahun. So, saya rasa macam ada expectation tau. Macam tanggungjawab mak ayah terhadap anak, dan tanggungjawab sebagai guru terhadap anak murid dia. Okay. So itu yang the question is, siapa yang patut mengajar Betul 3M tak? Okay. ni? Masalah pembelajaran ni kena tahu yang patut diajar oleh mak bapak pada anak adalah adab. Itu pertama sekali. Betul. Macam Syekh Hussein kata, bab berkenaan belajar, tulisan ke apa, kau belajar kat tempat lain. Agama aku ajar kau. He said to his children like that. Mana apa yang patut kamu belajar daripada masalah agama, adab, kan, menjadi manusia, itu kita. Tapi bab berkenaan belajar matematik ni itu kat luar. Memang kita kata kadang-kadang benda tersebut yang boleh ajar cikgu yang berpengalaman, lebih tahu apa cara teknik untuk ajar anak tadi. Sebab tu saya kata, macam kalau anda katakan peralihan tadi tu, tak patut dijadikan sebagai satu persoalan. Kenapa budak tak boleh baca? Sebab 7 tahun tu baru kita ada undang-undang untuk suruh anak-anak tadi mesti hantar ke sekolah. Mana ada sebelum 7 tahun ada. Sebab tu kita kalau dia kata expectation, kata mesti sekalipun kan. Ini punca macam kita tadi, macam mana boleh timbul? Sebab kes pembayaran kepada sekolah-sekolah swasta atau tadika yang mahal. Yang kita kata dekat situ seolah-olah macam kalau dah hantar sekolah mahal, kenapa budak tak boleh baca? Ayat tu keluar. Sedangkan benda tu bukan timbul tajuk. Sebab kalau yang tak boleh hantar, sama macam Hilmi kata kan, tak boleh hantar. Takkan kita nak kata dia kena mesti juga hantar sekolah kepada tempat-tempat tadi. Dan macam kes mengajar anak cara membaca, dia ada teknik. Teknik tadi tu yang kita kata yang cikgu-cikgu sekolah tu tahu. Yang sekolah yang tidak tahu. Dan bahkan berikut pada tajuk dia, 3 bulan sebenarnya dah cukup. Kalau anda kata zaman sebelum ini pun, zaman saya masuk sekolah, ABC tu masuk ke darjah 1 tu. Baru ABC. Time saya juga. Kan? Time darjah 1 tu baru ditimbulkan. Jadi kenapa sekarang kita nak suruh cepat? Itu tak patut timbul lah. Tak patut dipersoalkan, tak patut diadukan oleh Kementerian Pelajaran dan sebagainya. Tak patut cakap. Sebab dia cakap macam ni, seolah macam ada konsekuensi dia. Kenapa? Wajib hantar anak pergi tadika sebelum daripada masuk sekolah. Ini soalan yang kena jaga ni juga. Sebab kita tahu bahawa anak-anak kita tadi sebelum daripada 6 tahun, sepatutnya dia main. Dia punya dunia dia adalah permainan. Bila masuk sekolah baru start ilmu tu diimplementkan sikit demi sikit. Sebab tu dalam Islam pun Nabi suruh ajar lepas 7 tahun. Kerana kata kita berkecil tadi kan, dia belum sampai masa dia. Not yet. Dia belum memayis beza baik dan buruk. Dia ingat sama je semua. So kita tak boleh ketika umur dia macam tu, kita paksa dia untuk jadi dewasa awal. Jadi bagi saya macam kalau kes didikan ibu bapa, ya adab. Contoh hormat guru. Yang mana betul ibu bapa tu kena ajar anak-anak dia, bila guru cakap ikut. Itu yang lebih penting. Berbanding dengan anak tu ABC faham, tahu baca menulis mengira tapi kurang ajar. Jumpa cikgu biadab. Apa guna? Cikgu tu nanti cikgu marah anak kita pun datang sekolah buat parang. Astaghfirullah. Faham? Ini realiti yang berlaku dalam masyarakat. Bila kita lagi, saya duduk dalam satu zaman di mana bapa saya, ketika sekolah rendah saya tak nampak. Ketika bapa saya hantar saya sekolah agama dekat Perak, dia salam tangan dengan guru hal-ehwal pelajar depan saya, depan adik saya. Dia kata, "Ustaz, ni anak saya. Ustaz buat macam anak ustaz sendiri. Kalau nakal ke, jahat ke, pukul lah. Betul. Asal jangan buta, jangan cacat." Betul. Asal jangan buta, jangan cacat. Bapak saya serang macam tu. Kalau tahu salah balik kena lagi sekali. Ya. Saya kena. Betul. Kami zaman tu. Macam Helmi pun dia masih dengan zaman saya. Walaupun dia muda saya, tapi dengan zaman saya dekat. So jadi zaman kita orang adalah kalau balik rumah mengadu cikgu pukul, kita kena pukul lagi. Bukan cikgu, bapak kita takkan datang sekolah tanya. Anak orang lain yang salah, kau juga salah. Sebab dia tak nak macam ni cerita dia. Implementation dia adalah dia tak nak menangkan anak dia dan kes tadi. Nanti anak dia tak hormat guru dah. Betul. Saya secara peribadi, guru saya buat macam-macam pun tak pernah saya ngadu kat sekolah, kat rumah bapak. Memang saya mengaku saya nakal tak lah, tapi malas buat kerja rumah. Itu saya punya perangai. Tapi ada kadang-kadang tu cikgu tu kita buat kerja rumah dah. Lepas tu ada sekali tu saya ingat lah,
ada jadi kes cikgu ni. Mungkin dia tak tahu kenapa dia marah saya. Sebab kita buat benda dalam grup. Dalam kumpulan. Buat dalam kumpulan. Yang present saya. Tapi bekerja tu bukan saya punya seorang. Ada 2 orang lagi. Ada 3 orang lagi terlibat dengan saya. Tapi sampai depan-depan dia marah. Tak tahu kenapa saya sekian. Dia ambil pukul tu, ketuk kepala saya. Dia sang pang gitu. Just in case. Dia tak tahu. Dia macam dia ambil tu macam campak kat muka saya. Astagfirullah. Okey. Tapi oleh kerana saya tahu kalau gaduh kat bapak saya, takkan dapat apa-apa. Saya diam lah. Tapi kawan-kawan saya ketika tu ada yang kata, pergi jumpa pergi pelajar, pergi jumpa dengan pengetua, pergi jumpa sekian, pergi buat aduan, buat report. Saya tak besar macam tu. Saya tak besar dalam keadaan macam tu. Mana bagi saya macam mungkinlah guru tak ada masalah. Kita tak tahulah pasal bapak saya tak pernah menangkan. Kami tak pernah dimenangkan kat atas guru. Jadi kami duduk diam je lah. Secara peribadi memang beza zaman. Tapi macam anak-anak kita ni kan macam lah expectation. Yang saya rasa yang patut dipertekankan oleh keadaan ibu bapa masalah didikan untuk anak-anak tadi beradab, berakhlak ketika datang ke sekolah, tak bully kawan. Itu realiti mak bapak pun yang kena ajaran. Yang bully kawan-kawan ni, takkan mak bapak dia tak ajar dia. Menyakiti orang adalah haram. Kerana kata kat sekolah mungkin tak nampak, tak ada masa cikgu nak tengok every action. Tapi mak bapak dekat rumah takkan tak nampak perangai dia dengan adik dan sebagainya, yang bawa kepada dia bully orang sebagainya. Tak boleh. So realiti dia yang itu ya betul. Kalau anda kata kita nak tekan pada ibu bapa masalah adab anak dengan guru, adab anak dengan kawan-kawan, dengan orang tua, orang dewasa, itu betul mak bapak punya kerja. Tapi adakah masalah baca, menulis, mengira ni memang kita boleh bagi serah pada guru. Dan kalau dia kata patut diberikan kelas peralihan kan, dan benda tu memang benda yang normal. Balik pada asal, kita tak boleh expect bahawa semua budak-budak yang datang ni semua telah pergi kelas-kelas yang sekolah-sekolah mahal. Apa yang tak tahulah, kita sebut nanti kan jadi iklan pula. Kan sekolah-sekolah mahal kan. Yang kita dia bayar 600 700 kan. Untuk sepenuh hari dijaga di taman asuhan kanak-kanak tadi. Kalau kita kata benda tersebut jadi norm, dan macam mana orang yang tak boleh bayar? So kita akan jadi macam-macam implement satu perkara yang mustahil untuk semua orang boleh buat. Unless kita siapkan sekolah-sekolah kerajaan yang siapkan sekolah peralihan tadi. Ada tiba tajuk lain. Dan memang kita tak ada setengah-setengah sekolah sekarang ni, dia ada. Dia panggil apa sekolah apa? Dia sekolah apa? Macam transition sebelum masuk sekolah betul. Budak-budak bawah 6 tahun ni boleh masuk situ. Ada setengah sekolah, tapi tempat limited lah. Bukan semua orang. Kerana anak cikgu je dapat. Dan cikgu yang ajar kat sekolah tu. Jadi realiti dia benda tu bukan tajuk. Bagi saya, kalau nak kata orang tanya saya, dia kata macam budak tak boleh baca, biasalah punya budak. Dia bukan lahir tiba-tiba ada kitab sebelah dia. Qala Allah Ta'ala. Mana ada? Budak tu lahir mana tak jumpa apa benda. Dia tak tahu. Memang dia tak tahu. Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Menciptakan manusia daripada segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang lebih mulia. Alladzi 'allama bil qalam. Yang mengajarkan dengan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang ajarkan manusia pada apa yang dia tak tahu. So pembelajaran, dan para sahabat Nabi dahulu, zaman mereka, memang pembelajaran menulis membaca. Tengok, kalau dia kata benda tu adalah normal pada mereka, saya Nabi tak jadikan mengajarkan baca dan menulis sebagai salah satu cara penebusan diri tawanan perang. Perang Badar, 70 orang ditawan. Nabi bagi option pada mereka, dibebaskan dengan cara A, bayar, atau B, ajarkan sekian-sekian banyak anak orang Islam membaca dan menulis. Menunjukkan bahawa benda tu adalah scarce, benda yang jarang ada, dan bukan benda tu mesti ada. Sedangkan ikut kan, kalau diorang tak ada nak ajar, dan yang Madinah buat apa? Ayat akan keluar. Abah-abah kan buat apa? Tak ajar anak. Tak, pasal benda tu bukan pembelajaran yang wajib. Yang makan mungkin tadi ada kita sentuh sikit kan. Pembelajaran yang wajib dia adalah pertama sekali mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang besar sekali adalah mengajarkan tentang membaca, tentang solat. Anything else datang selepas daripada itu. Okay. Betul. Dia sebut pasal expectation tu kan. Saya teringat daripada pengalaman saya sendirilah kan. Saya membesar sekolah rendah. Saya tak masuk sekolah agama. So orang lain, kawan lain semua sekolah agama. So benda tu orang pelik lah. Orang kawan-kawan sekolah saya dulu macam pelik. Macam, ya Sal, mak
mak bapak kau tak nak hantar sekolah agama kan. Dia nampak macam benda tu macam satu benda yang seakan-akan salah. Mak ayah saya tak buat macam tu. Cuma sebab mereka tak hantar saya sekolah agama sebab dia nak saya waktu lepas sekolah tu rehat, buat homework. So cukup masa untuk like explore diri saya, untuk masa untuk berehat, masa untuk nak cari hobi ke apa kan. Sebab kalau saya pergi sekolah agama, tak ada masa untuk diri saya. So itu fahaman mak ayah saya lah. Dia ada perbezaan lah. Macam saya buat terbalik. Saya pula timing sekolah agama banyak. Sampai cerita kartun tak boleh tengok. Macam pagi kalau sekolah petang, pagi daripada pukul 8 ke 9 gitu 10 kena pergi ke masjid akan surau untuk ada kelas baca Quran. Kemudian itu sekolah petang, malam kan lepas maghrib ada kelas ngaji pula dekat rumah makcik ngaji. Lepas tu kalau sekolah pagi, petang pukul 3 sampai pukul 5 terlepas lah cerita Gaban, cerita Atromen habis tak lepas, tak dapat. Lepas tu maghrib kena pergilah kelas dekat tepi rumah. Bapak suruh macam tu. Jadi kita pergi. Tapi realiti dia macam kita kata betul lah. Ada sikit letih lah, penat. Tapi masalah. Tu tak expectation buat tu. kerja rumah tu. So expectation tu, bila saya masuk sekolah menengah, yang ustazah yang mengajar subjek agama waktu tu, dia akan datang dengan perception macam, semua orang kalau, especially kalau tajuk tajwid. So sekolah agama, orang semua dah belajar tajwid macam ikhfa hakiki, izhar syafawi, semua tu kan. Saya masuk sekolah agama, saya masuk sekolah menengah, saya tak belajar benda tu, saya tak tahu benda tu. Saya tahu nak baca, saya kenal huruf. Saya boleh baca, kalau suruh saya baca 3 kul ke apa, mana surah saya boleh baca. Tapi saya tak tahu dia punya teori dia. Yelah, sebab dia teori tu sebenarnya belajar. kalau tak tahu pun tak apa, yang penting boleh baca. Betul, tapi sebab expectation tu macam bila masuk sekolah menengah, sebab benda tu akan ditanya dalam exam. Nun mati dan tanwin. So macam bila ustaz masuk kelas tu macam tak payah tahu, korang semua dah tahulah kot benda ni. Ya, betul. So itu sedangkan jadi, sebenarnya kena ajar. Dia expectation dia sepatutnya tak macam tu. Macam tadi lah, macam kita baca tu lah. Sepatutnya macam mana bila pelajar tu masuk, ketika tu dah buat permulaan. Kalau dia tak tahu, kena ajar dulu. Macam tu kan masalah kes tajwid tadi. Teori tajwid tadi, ia adalah benda yang patut diajar ketika itu pasal dalam syllabus. So bagi tahu. Betul. So maksudnya dia kena ajar time tu, tapi kerana dia ingat budak dah pergi belajar tempat lain, dia ingat dah mesti dia belajar. Sedangkan macam saya kata, macam saya pergi belajar rumah cik ngaji, dia tak ajar ikhfa hakiki, ikhfa syafawi ke, tak ada. Dia akan terus praktikal pada sebutan. Itu realiti lah memang. Expectation satu benda. Tapi bagi siapa yang expect benda tersebut, dia patut sedar expectation ni tadi kadang-kadang bukan peraturan. Bukan benda mesti. Bahkan ia adalah apa yang kita rasa nak tak dapat, tapi kita kena buat kerja kita. Itu realiti yang patut kita fikirlah. Okay? Allahuakbar. Alhamdulillah. Okay. Okay, I'm good. Alhamdulillah. Saya seperti bagaimana Ustaz cakap tadi kan, sepatutnya kita yang ibu bapa kena fokus atas adab dulu. Betul. Dan bahkan di Jepun, tahun first and second year kalau mereka masuk sekolah, mereka akan fokus dalam adab dulu, baru masuk syllabus. Allahu Akbar. Dan itu memang satu benda yang patut. Saya pernah pergi pun nampak lah diorang bawa budak-budak kecil ni kan, masuk kereta api, pegang flag, jalan, pegang tangan. Ya, ada betul lah. Benda tu tak ada masalah. Disiplin tu diajarkan, cara guna tandas, susun kasut. Itu benda-benda yang patut diimplement daripada awal lah. Yang pentingnya, tapi itu dah masuk sekolah. Sedangkan yang patut dipelajari di rumah. Betul. Mak bapak tu sendiri yang kena ajar. Jadi kadang-kadang pasal kita tak boleh expect yang guru yang nak mengajarkan mata pelajaran adalah guru yang sama nak kena ajar anak kita adab. Jangan expect yang tu. Itu expectation yang salah. Patutnya anak kita pergi ke sekolah, dia faham dah guru tu siapa, diri siapa. Bukannya dia nampak guru tadi pasal orang yang contoh dibayar oleh kerajaan kena buat apa yang nak buat. Dia sebagai pelajar buat apa dia suka buat. Ataupun kalau dia pergi belajar sekolah yang swasta, guru tu bayar oleh mak bapak dia untuk mengajar dia. Guru tu kena dengar cakap dia. Tak boleh lah. Itu realiti yang sangat salah lah. Sebanyak kita jadi kes macam ni, disiplin itu yang penting. Masalah manusia ni, kalau dia kata pelajaran dia tak berapa baik, tapi akhlak dia baik, dia adalah manusia paling sempurna. Dan kalau dia kata manusia ni tadi, kan dia punya kelulusan dia sangat baik, tapi dia punya akhlak sangat buruk, maka dia adalah manusia paling malang. Betul. Paling dihina di mata masyarakat. Itu keadaan yang patut disedari. Tapi banyak orang akan lebih tumpukan kepada akademik punya keputusan berbanding dengan masalah akhlak dan juga perangai. Sedangkan Nabi kita tak erti
membaca Ya, ataupun walaupun Itu kita tak dia baca tambah sebagai hujah hujah. untuk jadi kepada orang yang mengatakan Nabi belajar dengan orang tertentu atau baca kitab-kitab orang yang bukan sebelumnya, terbatallah hujah tersebut. Tapi realiti dia kita adab tu lah, adab tu yang penting. Yang patut ditekankan masalah adab. Pasal kita sekarang ni macam disebut oleh Nabi SAW, innama bu'ithu liutamma makarimul akhlak. Aku hanya diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. So jadi kalau anda kata bab belajar tadi boleh dipelajari. Anak kita boleh belajar dengan siapa saja. Kan boleh belajar dengan siapa saja. Berkenaan matematik dengan cikgu bukan Islam. Cikgu Islam boleh belajar. Kan belajar sains boleh, cikgu Islam, cikgu bukan Islam. Tapi adab anak kita tadi kita yang patut tumpukan. Bukannya kita lepas pada orang lain. Lepas tu bila anak kita tak beradab, kita pula pening kepala. Kenapa cikgu tak ajar anak saya? And yang dia akan disalahkan is always parents, bukan cikgu. Tak boleh tu. Sebab tu parent, yelah tadi yang ini expectation. Kalau anda kata yang expectation yang silap tadi, bila guru nak mak bapak ajar anak menulis baca mengira. Itu expectation yang salah. Macam mana juga expectation yang salah untuk ibu bapa menyangka adab tadi kena diajarkan oleh guru pada anak-anak dia. Ini dua expectation yang bertembung lah. Pada dua pihak tadi sebenarnya yang ini ada dia punya tanggungjawab, ini tanggungjawab dia. Pada tu ibu bapa guru, ya betul. Pendidikan anak-anak tadi kita membaca, menulis, mengira, mengenal huruf, mengenal nombor, mengenal tentang alam semesta sebagainya, mengenal tentang masalah peraturan dan sebagainya. Ya, itu kerja diorang. Tapi kalau kata berkenaan ibu bapa tadi, adab lah. Anak kita akan boleh belajar dengan lebih baik di sekolah bila dia ada adab yang betul. Mana dengan guru dia, dengan kawan-kawan dia, dengan siapa-siapa saja yang berada di sekeliling dia. Itu tingkat pertama yang patut kita anak tu kena ada. Adab tadi akan menjadikan guru tu sentiasa pandang dia dengan baik. Akan doakan kebaikan bagi dia. Tapi kalau adab dia tak elok, guru tu menyampah dengan dia, apa yang awak expect daripada ilmu yang dia akan dapat? Betul. Kalau dia dapat ilmu dia pun tak memberi faedah pada perangai itu, tingkah laku dia. Okay? Wallahualam. Alhamdulillah. Okay. I think that's all kot from me. Alhamdulillah. I've shared enough kot from my side. Okay. Dan sebagaimana Ustaz dah beritahu tadi, jadi kita ada tanggungjawab masing-masing dalam mendidik generasi yang seterusnya kan, insyaAllah. Meskipun first of course kita akan bermula dengan family kita sendiri dulu, okay, dan ia akan menjadi satu influence kepada yang luar. Kalau ada pun kita ternampak kanak-kanak yang lain, ia tidak salah untuk kita memberi nasihat kan. Alhamdulillah. Dan saya rasa macam sebenarnya anak ni orang nampak macam bila kita kata kita kena keras sikit dengan anak-anak kita kan, sebab mereka tak nampak macam mereka ingat macam anak ni adalah satu anugerah daripada Allah. Tapi dia bukan saja satu anugerah, tapi adalah satu amanah. Sebab anak-anak ni sebenarnya ia adalah tanggungjawab kita, sebab mereka akan menggantikan kita selepas kita dah tak ada di dunia ni. So kita basically tengah bentuk mereka untuk menjadi seorang manusia. So bila kita nak bentuk jadi seorang manusia, kita memang kena buat betul-betul lah dengan sehabis-habisnya lah. Dan kena ada cara dia. Ada perkara yang mungkin dia tak suka tapi kena buat juga. Betul. So macam ubat lah, pahit kan. tapi dia baik untuk kita. Yelah, so, macam nak bagi makan ubat contohnya. Ada orang saya jumpa, dia nak bagi anak dia makan ubat, satu rumah main kejar-kejar. Main kejar-kejar satu rumah. Tak nak. Dia lari. Anak tu dengan pakai pamper lari tak nak kau ubat. Lepas tu datang seorang. Kau sini. Duduk. Bukan duduk. Dia kadang-kadang ada pro and con lah. Dia kata macam dia takut seorang kan. Dia pasal realiti dia. Bila kita tengok dalam kita beriman kepada Allah SWT. Kita beriman dengan dua sudut. Not only the sudut yang Allah Ta'ala maha pengampun, maha penyayang. Tapi kita juga Allah Ta'ala punya hukuman sangat keras. Allah Ta'ala maha adil. Bila kita gabungkan dua-dua tadi tu, dia baru jadi bergerak. Kalau dia kata kita pegang dengan pengasih penyayang saja, pengampun penyayang, kita buat apa saja kita tak kisah. Dosa-dosa macam tak apa. Innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kita pegang dengan apa? Sangat adil, takkan lepas, kita akan putus asa. Kita kata alamak, habis aku. Tak adalah tu rasa perasaan Allah Ta'ala akan mengampunkan kita. Itu dua tu pada sudut parenting pun benda tu patut kena ada. Patut bila kita marah-marah ke, tegur-tegur dia, tapi kita pujuk balik. Tak ada masalah. Tapi asyik pujuk saja tak bagi ketegasan pun salah juga. Pasal realiti dia, pasal kita sebutkan adalah benda ni dia bukan dia bezalah zaman saya besar, ilmu besar, kita punya tough love tu lain.
Word bila tough love kan. Mana yang apa ketegasan dalam cinta yang bersifat tegas tadi dengan zaman sekarang lain sikit. Cuma saya kata tadi macam bila kata anak tu menangis. Zaman kami memang kena rotan lagi lah. Kalau lagi tak diam. Zaman yang baru ni saya tak kata suruh marah anak tu tak. Cuma bertahan. Jangan ikutkan bila dia menangis tadi kena bagi semua. Sebab once kita buat macam tu nanti itulah benda yang dia pegang sampai bila-bila. Tak dapat apa dia golek. Tak dapat apa dia golek. Dia Itu tapi lagi susah. itu yang perbezaan lah. Dan ini pula kalau dia bawa kat sekolah perangai macam tu. Lagi teruk. Kalau kita kata macam tak boleh kan. Dia faham cikgu pun tak boleh. So jadi dia akan tahu ada benda yang tak boleh. Benda-benda macam tu yang kita kata. Jadi parenting bila kita kata we are parent. Kena kata kami parent. Sayang tapi yang ni tak boleh. Kawan lain nak tak apa. Yang ini jangan. Sudut itu yang kita kata sekurang-kurangnya pada anak kita kena ada. Jadi macam macam benda ni apa sebagai jalan kan kita dari segi masalah kekeluargaan, benda yang patut difikirkan oleh semualah. Saya sebab sekarang saya macam Allah alam bila tiap kali pergi ke bahir restoran dengan bila nak nampak mak bapak letakkan anak letak gadget depan tu kan, budak tengah hadap situ kan. Berpanjangan bagi saya sedih lah. Saya bukan saya kita tak kata saya lebih baik. Saya tak kata saya terbaik. Tapi dalam masa yang sama, Alhamdulillah anak saya 6 tahun saya tak bagi gadget. Alhamdulillah. Tak bagi lagi. Memang kita orang pakat dengan. Memang ada pula timbul daripada diri saya kata bimbang takut dia terlambat. Saya kata tak. Dia benda ni bagilah nanti bila masa pun dia akan pandai gunakan. Macam kita macam laptop lah kan. Komputer mula-mula dulu zaman saya ingat Windows 95 kot. Ketika tu orang macam nak tekan apa? Even apa kita ada apa? Computer science. Belajar buka on off komputer je. Permulaan tu. Nak pakai Word macam mana. Tapi realiti dia bila katakan kita dah ada barang tadi. Mana kata kita ada laptop kan. Kita ada komputer, personal komputer. Kita explore sendirilah. Betul. Dah terdelete macam mana? Terdelete barang. Kan? Kat mana cari tadi dah terdelete. Kau dah delete apa dia trash can apa bin kan. Jadi benda tu explore. Jadi anak kita bagi dia explore kemudian. Boleh, tak ada masalah. Tak ada takkan terlambat insya-Allah. Apa sering yang saya dengar lah. Kita bagi dia lagi anak main dengan mak anak jiran, balik rumah dia kata boleh tak main game. Tengok kat rumah kat jiran main game. Itu something yang kita kena sikit tahan. Kita tak marah dia, kita kata belum lagi. Not yet. Belum sampai masa dia lagi. Benda ni akan masanya dia patut main, kita bagi. Patut nanti. Sekarang belum lagi, not yet. Sekarang ni lebih baik interaksi kita dengan dia berbanding dengan alat-alat tadi. Okay? Allah Alam.